diberi peluang waktu mana kita kaya sebelum kita jatuh miskin. Kemudian waktu mana kita lapang sebelum kita jatuh dalam keadaan sibuk. Kemudian akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wa hayataka qabla mautik, waktu mana kamu hidup sebelum kamu mati. InsyaAllah bersama dengan kita pada tengah hari ini, di mana kita akan bercakap dengan wakil daripada Hospital Andorra di Serdang, dan hospital ni merupakan tempat di mana kelahiran anak saya generasi yang keempat, bukan generasi yang keempat, anak yang keempat. Dan bersama dengan kita sekarang di udara sekarang ialah Dr. Nur Asilah. Apa khabar Doktor? Assalamualaikum. Doktor dengar tak? Hello. Ya. Baru dengar. Ya, Assalamualaikum Doktor. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tu. Lama tak jumpa. Itulah kata. Lama tak nampak Doktor, lepas pada 46 hari dah. 45 hari dah? Dah 46 hari dah Doktor. Alhamdulillah. Cepatnya. Ni di antara doktor yang banyak membantu melahirkan zuriat anak saya yang keempat. Dalam masa lebih kurang 16 jam. Di antara doktor-doktor yang bertarung di waktu tersebut. Syukur pada Allah Doktor. Memang lama ibu. Alhamdulillah. Ibunya sangat kuat. Ya, alhamdulillah. Ibu sangat kuat. Menahan labor pain berapa jam sampai pagi. Saya ingat dah kena operation dah Ustaz. Itulah saya sendiri pun saya rasa syukur kerana peluang yang diberi untuk berada di Hospital Andorra. Doktor boleh cerita sikit, Doktor, Hospital Andorra ni hospital apa sebenarnya? Hospital bunga ke hospital apa ni? Andorra ni sebenarnya nama dia Andorra Women and Children Hospital. Jadinya dengan nama Women and Children tu kita lebih kepada perempuan dan wanita. Jadi kita dalam Melayunya hospital wanita dan kanak-kanak. Gitu. Jadi Alhamdulillah. Kita banyak menerima pesakit wanita dan kanak-kanak. Jadi kita tak selak lelaki. Gitu. Doktor Kelantan ni gaya ni. Suami dengan lelaki ni kita bayar. Itu tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Ya, kita mesti jadi. Sejak bila Doktor hospital ni ditubuhkan? Daripada dah tahun yang ketiga dah Ustaz. Tahun ketiga. Kita tahun ketiga, jadi kita menerima lebih ramai pesakit kuat. Jadi ramai yang beranak dekat sini, dan juga kita ada juga khidmatan sakit yang lain lah, contohnya fibroid ke, nak buang topik ke, dan kita akan expand lagi, kita akan kembangkan lagi kepada sakit-sakit yang lain, contohnya yang pembedahan biasa, kita nak appendix ke, ataupun pertumbuhan dada ke, apa yang related, tapi kita pesakit kita semua perempuan. Alhamdulillah. Doktor perempuan semua. Jadi doktor kita semua perempuan. Jadi kita punya niche kita ataupun klinik kita adalah women to women. Jadi kita perempuan kita interested, kita rasa tanggungjawab kita bagi perkhidmatan, kita nak menolong kaum wanita. We are more interested in kaum wanita sebenarnya. Jadi kita rasa macam ada tak, kita rasa tanggungjawab kepada diri kita sendiri, kita nak menolong wanita. Saya sebenarnya sebelum itu pun jadi kita nak sakit kan. Jadi bila kita sakit, kita nak cari orang wanita sebagai perawat. Kita rasa mampu. Jadi suami pun kalau dirawat ada wanita, kita kan. Jadi kita pesakit-pesakit lagi tak apa di hospital ni. Doktor, kalau kita nak cerita pasal macam mana Hospital Andorra sekarang ni,
bila berhadapan dengan ancaman COVID-19 ini sendiri, khususnya ibu mengandung ataupun anak-anak yang kecil, macam mana keadaan yang dilalui sekarang? Okay. COVID-19 ni adalah masalah sejagat, masalah seluruh dunia kan. Jadi Malaysia tak termasuk juga Malaysia, dan kita dah menghadapi masalah ni dalam 2 bulan ni. Ya. Jadi kita daripada virus Wuhan dan telah berlaku seluruh dunia. Jadi sekarang ni kita ikut panduan ataupun pelaksanaan yang disediakan oleh Malaysia. Jadi sekarang ni COVID ni di dalam fasa community. Dia merebak di dalam community. Mula-mula ni daripada first generation tu daripada Wuhan kan. Lepas tu daripada generasi yang datang daripada luar negara. Lepas tu daripada tablet. Tapi sekarang ni dia boleh berada di mana-mana. Jadi kita mengambil langkah berjaga-jaga yang disediakan oleh kesihatan, di mana kita kena screen, kita kena habis siapa saja yang masuk ke hospital. Jadi alhamdulillah setakat ini di hospital Andorra kita masih lagi bersih lah, belum ada lagi kes COVID-19. Kita Ustaz dengar tak? Ya. Saya dengar. COVID-19, saya dengar macam doktor gugup sikit saya dengar ni. Okey, sebab staf saya kata tuan dengar. Jadi sekarang ni kita belum ada satu kes pun lagi COVID-19 kat sini sebab kita screen. Maknanya kita tapis. Jadi sekarang ni siapa-siapa yang mengalami simptom-simptom macam COVID-19 kita tak terima lah. Sebab apa? Bukan tak nak, tapi maknanya kita nak jaga supaya tidak menjangkiti pesakit lain dan tidak menjangkiti kita punya penyakit tangan. Jadi penyakit tangan pun kita jangan terima lah. Apabila kita ada sakit, kita nak seterusnya kan. Betul. Setakat ni pandangan doktor terhadap ibu-ibu yang mengandung ni macam mana pula pada mereka tersebut? Nasihat doktor lah terutamanya. Untuk ibu-ibu mengandung? Ya. Dari segi COVID-19 ya? Ya, betul. Ataupun terpulang pada doktor nak nasihat bukan COVID-19 sajalah, khususnya untuk memudahkan melahirkan zuriat di kalangan kita. Macam mana pandangan doktor? Kalau dari segi perubatan lah, dari segi perubatan saya boleh lah bagi nasihat kan. Ustaz kena bagi nasihat dari segi Islam pula. Ya, insyaAllah. Boleh lah, satu hala je ni. Dia kena dua hala ni. Tak apa. Okay. Dari segi perubatan, jadi kita nasihat supaya menjaga kesihatan lah. Kita nak ibu menjaga kesihatan demi anak. Demi anak dalam kandungan. Jadi exposure kepada orang-orang yang ada simptom tu cuba elakkan. Jadi yang simple je, stay at home. Duduk di rumah. Jadi jangan nak pergi membeli belah suami je lah. Dan membeli belah tu lagi jalan jangan hari-hari nak pergi kedai. Kena rancang satu kali seminggu. Jangan stop. Tak boleh mewah-mewah dalam keadaan semua orang ni dalam keadaan ujian COVID. Betul. Jaga kesihatan, jaga diri supaya tidak expose kepada orang ramai. Dan kalau ada simptom-simptom COVID yang semua orang tahu, sakit tekak, demam, sebagainya, kena datang. Ya. Sementara nak masuk Ramadan ni pula, doktor? Bila nak masuk Ramadan? Ya. Andorra macam mana? Hospital Andorra bersiap untuk memasuki Ramadan ni ke tak melahirkan anak pada bulan-bulan Ramadan gini? Okey. Apa tu bulan Ramadan ke tak Ramadan ke, kira orang nak melahir kena melahir. Ustaz, ada seorang bulan Ramadan Ustaz 30 hari kena ganti. Oh gitu. Jadi Ramadan
kalau ada segi kesihatan, it depends on the mother lah. Gantung pada mak. Daripada kita sama ada kita berupaya ke untuk puasa ke tidak. Ada setengah orang dia larat untuk puasa, ada setengah orang dia tak larat untuk puasa. Kadang-kadang dia tu, kadang-kadang kita advice tu baby ada masalah, jadi kita advice dia contohnya baby tak grow sangat. Jadi kita advice mak kita untuk supaya tidak puasa macam tu. Tapi saya tak tahu dari segi pandangan Islam macam mana. Kalau mak dia, kalau ibu tak puasa, dia meninggalkan puasa. Dia boleh meninggalkan puasa kerana dia mengandung. Ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang menyusu, dalam Islam ni dia membenarkan untuk dia tangguhkan puasa dia, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia boleh puasa pada hari-hari yang lain. Ni kelonggaran yang Allah bagilah kepada ibu-ibu yang mengandung dan ibu-ibu yang menyusu kandungan mereka tersebut. Jadi oleh yang demikian, Islam dia tidak membebankan pada ibu. Tapi kalau ibu tersebut dia ada kekuatan, dia boleh untuk berpuasa dan dia mengandung, itu pun satu kekuatan pada diri dia. Tapi kalau dia tak boleh berpuasa kerana dia mengandung, maka dibenarkan untuk dia berbuka. Kemudian pada masa yang sama juga, waktu mana dia menyusu, lepas pada dia melahirkan tersebut, dia menyusu ni kerana susuan dia tu dia memerlukan tenaga, perlukan makanan. Jadi dia bolehlah untuk dia berbuka puasa dan dia bayar fidyah pada masa yang lain tersebut. Kemudian dia boleh ganti balik puasa dia. Itu cara demikian. Di Andorra yang bayar sendiri fidyah tu Ustaz. apa dia? Bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Fidyah puasa. Sehari RM1.80. Dia bayar makanan yang dia tinggalkan itu RM1.80 ataupun RM2 lah. Untuk dia bayar. Bukan apa dia? fidyah tu bukan harga secupak beras ya. Fidyah bukan harga secupak beras. Ya. Secupak beras ni maknanya dalam RM2 satu pot tu, satu pot untuk sehari. Satu pot. Untuk satu sehari. Bukan satu cupak yang kita bayar zakat kita bayar zakat. Tak. Hanya RM7 tu bukan? Hanya sekadar RM2 je. Tu cara demikian. Tapi tengok atas hari lah. Sehari berapa dia makan nasi tersebut. Takkanlah makan sampai dua pot kan. Zaman-zaman dahulu orang guna pot tu je. Tapi secupak ni setelah mana berapa pot saya lupa dah kadar bacaan dia, kiraan dia tersebut. Empat rasanya. Jadi 4 hari satu cupak. Kalau 4 hari satu tu satu cupak maknanya 4 hari. Tapi kalau ibu tu dia mengandung ataupun dia tinggalkan puasa dalam bulan Ramadan selama lebih kurang 8 hari, maknanya 2 cupak pada diri dia. Tu cara. Sekarang ni cara yang mudahnya ialah bayar melalui duit. Walaupun mazhab Syafi'i kita ni dia tak terima duit sebenarnya, mazhab Maliki, tapi kalau nak mazhab Syafi'i dia suruh bayar dengan beras, mengikut yang terbaiknya. Tapi nak bagi beras ni payahlah, bergudang-gudang pula dan kita payah pula kita nak agihkan tersebut. Maka lebih baiklah kita bagi dalam bentuk duit yang digunakan dalam mazhab Maliki, dia panggil demikian. Jadi kita bagi tu pada siapa Ustaz? Bagi pada fakir miskin. Hanya pada fakir miskin saja. Tak boleh bagi pada anak yatim, tak boleh. Yatim. Tak boleh. Anak yatim tak termasuk di kalangan tu. Hanya bagi kepada yang disebut dengan fakir miskin saja. Yang ni Andorra boleh cerita ni kepada ibu-ibu ataupun kepada staf-staf kita kan, untuk kita nak pastikan mereka ni jangan tertinggal pahala-pahala yang Allah sediakan untuk dalam bulan Ramadan, dia panggil. Yang ni keadaan pada diri kita. Saya ingatkan satu cupak beras. Tak, bukan. Banyak tu doktor. Rajin pula doktor bagi. yang kedua, saya nak tanya lagi doktor. Sebenarnya di Andorra ni sendiri, bila berhadapan dengan keadaan COVID dan juga Ramadan ni, sebenarnya bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Andorra?
untuk menghadapi dua-dua cabaran dari segi kan. apa Ustaz? Persiapan di sudut Dua-dua staff, cabarannya. di sudut staff ni diberi pengetahuan ilmiah ataupun persiapan di sudut kekuatan di kalangan staf-staf Andorra ni sendiri, di sudut berbuka puasa, saat bersahur dan sebagainya, macam mana di kalangan tersebut. Dalam bulan puasa dan juga bulan biasa memang kita ada pengisian rohani Ustaz. Kita panggil ustazah bagi pengisian rohani sebab manusia ni dia perlukan something yang merangsang dia punya jiwa, memberikan satu input yang positif supaya sentiasa bersemangat untuk kerja dalam keadaan COVID ni. COVID ni sebenarnya Ustaz, stres nak datang kerja ni. Betul. Staff nak datang kerja bila ingat anybody can be pembawa, dia orang takut. Betul. Takut dah datang kerja. Bila kita kena bagi satu benda yang menenangkan hati dia orang, dia orang datang kerja. Ini input ni Ustaz boleh bagi ni. Betul. Macam mana macam mana kita tenangkan hati mereka supaya mereka redha datang kerja ni dengan keadaan sukarela, dengan keadaan yang redha. Kita datang ni untuk dengan niat menolong, membantu pesakit-pesakit yang betul. Ada pahala dia. Jadi kita kena terapkan yang ni. Pahala dia doktor, jiwa kita punya pekerja. Allah bagi kepada staf-staf ni, bagi tahu pada mereka seumpama pahala dia menghidupkan seluruh manusia atas dunia ini sendiri. Pahala yang didapat. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Siapa-siapa yang menghidupkan manusia yang lain, Allah akan menghidupkan seolah-olah pahala dia macam dia menghidupkan seluruh manusia atas dunia ini. Ini cara Allah ajar pada kita, bagi tahu pada staf-staf, semangat pada semua unit-unit sokongan dan sebagainya di kalangan kita ni. Jangan takut dengan keadaan ini, jangan. Bila berhadapan dengan COVID-19 ini, kita kena ingat kitanya, walaupun kita di doktor ke, walaupun kita nurse, walaupun kita apa pun, kalau kena penyakit ini pada diri kita, itu satu cara Allah nak tunjuk sayang pada kita. Allah nak tunjuk kasih sayang Allah pada kita. Kalau Allah tak kena pun tanda kasih sayang juga. Tapi kalau Allah jadikan ujian dalam kalangan kita ni, kena ujian-ujian yang sebegini, ni pun satu cara Allah nak tunjuk sayang pada diri kita ni. Ni kita kena kekuatan pada diri mereka tersebut. Jangan kita takut dan jangan kita bimbang lah. Kerana semua perkara yang terjadi ni adalah hasil daripada yang disebut dengan pemberian Allah dan tangan-tangan manusia yang terjadi, yang menyebabkan jadinya sebegini. Itu dia panggil demikian. Jangan takut, jangan bimbang lah doktor di atas perkara demikian. Itu betul. Yang kedua, tapi tidak enough. Yang kedua saya nak sebut ialah saya kalau boleh, saya harap supaya staf-staf ni sentiasa kuatkan dengan diri dengan zikir. Dengan zikir. Zikir ni menjadi kekuatan kepada setiap di kalangan kita. Jangan malaslah nak berzikir. Pesan pada staf-staf tu, bila datang bekerja, baca zikir yang mudah. Zikir apa dia? Zikir Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni zikir yang Rasulullah sebut. Siapa yang sebut demikian sebanyak 3 kali, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak 3 kali je dia baca. Wala haula wala quwwata illa kita baca, termasuk penonton-penonton yang melihat siaran kita ni pun sama juga, baca tiap-tiap pagi Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak 3 kali je terbaca, Allah akan hantar malaikat. Allah hantar malaikat penjaga pada kita sebelah kanan dan sebelah kiri. Allah akan hantar malaikat. Kemudian dalam masa yang sama, malaikat akan jaga rumah tangga kita, tempat tinggal kita, sehingga kita keluar daripada rumah,
sampai kita balik ke rumah kembali. Dia jaga sampai kita balik masuk dalam rumah, barulah habis malaikat tersebut. Itu disebut demikian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ajar pada kita, ni di antara satu cara yang terbaik untuk kita lakukan pada diri kita. Selain daripada baca zikir-zikir. Maknanya bila kita zikir-zikir. Saya suka nak sebut juga, ini juga satu cara ilmu yang Allah nak bagi pada kita semua. Sebelum ni kan kalau kita sebut musuh yang tak nampak, orang kita jarang nak percaya kan. Orang kita jarang nak yakin. Tapi sekarang ni bila disebut musuh tak nampak, COVID-19 ni musuh yang tak nampak. Jadi sekarang baru orang percaya, oh ada rupa-rupanya musuh yang tak nampak. Dulu kita kata syaitan ni musuh yang tak nampak. Orang kita tak percaya pada syaitan. Orang kita tak menjarakkan diri daripada syaitan. Orang kita ni dia tak berusaha untuk diri dia menyelamatkan diri dia pada syaitan. Tak berusaha demikian. Tapi bila kita sebut tentang COVID-19, barulah orang kita berusaha nak basuh tangan, nak tutup muka. Orang kita barulah berusaha untuk nak menjarakkan. Kenapa COVID-19 kita nak jarakkan, dengan syaitan kita tak jarakkan? Itu sepatutnya Allah nak ajar ilmu pada diri kita. Dua ni sedang terjadi pada diri kita. Baru nak suruh timbul keyakinan dalam hidup kita. Macam doktor pakar bius pun kan. Doktor tahu tentang bius. Orang kita ni dia tak faham tentang bius sebelum daripada ni. Tapi bila dia kena bius, baru dia faham. baru dia faham. Bila terkena baru kita faham. Doktor dah lama betul, kan betul. dalam bius ni kan. Saya dah 25 tahun. Allahu Akbar. Paling ngeri sekali bius ni apa dia, doktor? Bila pengalaman paling ngeri? Bius tu tak ngeri, apa tu Ustaz? Yang ngeri ni pembedahan tu. Ya. Pembedahan, bila pembedahan ada masalah jadi kita lah. Jadi kita ni sebagai pilot. Ya. Kita start terbang. Jadi kita start terbang naik, lepas tu landing pun kita juga. Jadi yang tengah-tengah tu kerja pekebun. Oh gitu. Jadi kena tentukan, saya kena tentukan bahawa kapal terbang tu naik dan landing tu selamat. Naik sampai tu selamat. Gitu. Alhamdulillah. Jadi kami ni membantu pakar bedah. Kami membantu pakar-pakar bedah. Jadi yang masalah yang besar biasa lah macam pendarahan, boleh bersoalan nak sangat cepat, dan kita kena bertindak sangat cepat dan bantu. Pakar-pakar memang tak boleh buat apa dah, dia duduk konsentrate dengan pasien. Kita yang dia selalu cari bang, cari apa tu, darah semua. Ya. Jadi kita ni sebagai pembantu. Doktor, ni ada soalan yang tanya ni. Bahawa terbang selamat. Doktor, ada soalan tanya Muhammad Huzaimi Cik Hussein. Dia tanya soalan untuk dok, mengapa student-student perempuan medik ni kurang berminat untuk ilmu perbidanan, lebih berminat pada bidang-bidang lain? Kenapa, doktor? Gantung pada orang itu sendiri sama ada dia minat ke tidak. Tapi sebenarnya basically minat kepada, macam saya minat sakit puan Ustaz. Daripada awal saya memang minat sakit puan, tapi bila tengok risiko yang sangat tinggi, memang dia perlukan orang yang jiwa dia yang sangat-sangat tengkar seperti Dr. Kamsiah. Pakar-pakar OBG memang saya respect. Betul. Bila dia masa 30 hari sebulan, 24 jam satu hari, bila patient ada ribut, dia datang satu juga. Jadi pengorbanan daripada willingness inside dia punya soul lah. Dalam dia nak bekerja, nak menolong orang, dan keikhlasan. Sebab dia kena berkorban. Mereka kena berkorban hidup mereka 24 jam untuk berkorban sebulan, tak kira di mana.
ke untuk tengah makan ke buat apa bila once mesti kata okey doktor dah pulih dia bila nak keluar ataupun contohnya jantung ni Yeah. jadi risiko-risiko tersebut menyebabkan ramai student-student rumah kadang-kadang tak berani nak gamble dia punya life later dengan risiko-risiko penggunaan walaupun dia minat memang ada tapi risiko tu tinggi. Jadi mereka yang boleh menceburi bidang provinsi ataupun sakit pun dia semangat mereka sangat kental dan insyaAllah banyak ini benda datang kerja je tak payah nak duduk atas kertas sebanyak sebab nak menolong orang ni dengan risiko yang sangat tinggi Ustaz memang sangat tinggi sekarang dia bila masa dia punya benda yang kita tak ini ataupun orang nak lagi lah Yeah. Saya doktor. Saya dulu memang minat juga Ustaz tapi ingatkan risiko saya memang tak boleh nak gamble saya punya life ni saya rasa saya tak mampu ramai orang yang tak mampu surrender mereka yang betul-betul semangat wajib tu yang boleh Ya betul. Saya sendiri doktor. Jadi benda ni mungkin kita kena ya. Saya sendiri kawan-kawan lelaki lah. Kawan-kawan lelaki ni dia cukup takut dengan doktor bius daripada perempuan ni dia. Dia cukup takut kalau dia kena bius pada doktor tu. Tu dalam joking je doktor. Maknanya lawak di kalangan sahabat-sahabat lelaki ni. Dia kata macam manalah suami doktor boleh kuat dia kata. Satu, yang kedua saya sebenarnya saya ada pengalaman dengan Hospital Andorra ni. Pengalaman yang menguja diri saya doktor. Di antara peluang saya boleh berada di sisi untuk melahirkan zuriat ini selama 16 jam. Suasana yang tak mudah lah. Dan Dr. Kamsiah dan juga tim termasuk dengan doktor yang bersungguh-sungguh menunggu saat tersebut. Kemudian dalam masa yang sama juga bila keluar saja zuriat tersebut, saya diberi peluang untuk azan. Pengalaman yang saya rasa cukup rasa seronok lah. Lepas azan, kemudian saya diberitahu satu-satunya hospital yang membenarkan saya pegang, saya ambil baby, saya basuh, saya cucikan sendiri, saya bersihkan anak saya tersebut. Kemudian daripada tangan saya sendiri. Kemudian lepas pada tu saya boleh tahnik terus. Dan saya bagi air zam-zam terus di bibir anak saya tersebut, Durrah tersebut. Alhamdulillah. Satu pengalaman yang luar biasa lah. Saya tak pernah dapat sebegitu. Sebelum daripada ni saya sambut juga di hospital-hospital yang lain. Tapi sekadar azan dan begitu je lah. Tapi yang di Andorra ni satu pengalaman yang mengujakan diri saya lah. Tapi dalam tempoh COVID ni doktor benar lagi tak suami ni duduk sebelah dan sebagainya? Ke bagaimana doktor? Boleh sama saja. Ya. Sebenarnya kita doktor Kamsiah ataupun kita punya budaya tak sebenarnya kita menggalakkan suami masuk dan terlibat secara langsung semasa proses lahiran dan selepas lahiran. Contohnya kita dalam hospital lagi memang ramai banyak yang galakkan suami masuk semasa normal delivery. Normal delivery memang ramai yang galakkan. Tapi kita di sini untuk operation juga kita galakkan suami masuk. Jadi memang kita dalam Ya.
Ya. Jadi dia ujian adalah suatu yang satu yang kita diilhamkan oleh pengasas sosial. Wah, cantik. Jadi ada maksudnya ujian. Jadi ujian salah satu kan dialami dari yang cerdas kan yang dihasilkan daripada contoh yang boleh. Ya. Tapi lahir satu nyawa. Bukan ini kita umpamakan baik dan kita sisi kita umpamakan sebagai yang sama sampai yang perlu dijaga dan daripada bayi itu lahir dan kita nak terapkan supaya suami ataupun maksud anak isteri yang melahirkan supaya keturunan Nabi SAW. Jadi saya tengok banyak hospital di sini mulai kerja sekarang dan mulai sangat serasi. Ya. Sangat serasi dan terasa macam inilah bila kita datang kerja kita rasa macam puas hati. Alhamdulillah. Ada value itu pahala. Macam tu. Alhamdulillah. Jadi kita menolong bangsa kita. Tak kira lah siapa, mungkin Cina, India pun nak tahu kat sini. Tapi bila kita Islam sama Islam, insyaAllah banyak pahalanya kita dapat. Mudah-mudahan insya-Allah. Ada pertanyaan sebentar tadi ada di kalangan kita tanya. Tanya doktor ni, Abdul tanya mohon pandangan doktor. Wanita zaman kini yang berkerjaya yang berumur lebih 40 tahun yang masih mengandung dan masih ingin mempunyai anak, apakah langkah penjagaan dan persediaan yang perlu dilakukan? Dia berkejaya kemudian umur 40 tahun ke atas tapi dia nak lagi zuriat. Boleh tak lagi, doktor? Untuk mereka yang berumur sebenarnya soalan ni lebih elok dijawab oleh pakar sakit puan, tapi saya boleh tolong jawab lah. Ya. Mungkin tak tepat. Tapi mereka yang berumur 40 tahun ke atas ada risiko mendapat bayi yang mungkin tak normal, macam tu. Tapi sebenarnya tu atas semua kehendak Allah SWT. Ya, betul. Kalau misalnya dia tak pernah ada bayi ke ataupun memang ada satu je, memang tak ada kan, memang dia nak pregnant lah, tak kira lah 40 lebih boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kena check lah, kena buat kromosomal study semua tu, tengok biaya bayi sihat ke tidak, dan penjagaan zat-zat makanan semasa mengandung tu perlu. Di bawah nasihat doktor. Jadi dia kena memang special punya attention. Kena datang lebih kerap daripada orang biasa. Kepada yang muda-muda yang sihat tu, sebab dia dah 40 tahun lebih. Dan kena jaga kesihatan lah. Sebab bila 40 tahun lebih tu, biasalah kan darah tinggi, kecil manis, apalah semua tu. Kita nak macam tu. Kena jaga diri, sihat. InsyaAllah kita minta doa banyak-banyak supaya bayi kita kandung tu juga sihat. Kalau Ustaz, kalau pemakanan Ustaz, dari segi Islam untuk mengandung, sebab kita ni kalau perubatan kita vitamin je lah. Kurma di antara makanan yang bagus dalam waktu mana mengandung. Dia mengandungi nutrisi yang terbaik waktu mana ibu-ibu mengandung. Kemudian makanan yang setempat, buah-buahan setempat, dia sesuai dengan bayi yang dikandung tu sendiri. Maksudnya makanan macam buah-buahan pisang, buah-buahan yang disebut rambutan, kemudian yang ni makanan yang bagus untuk yang disebut dengan setempat ni, termasuk madu. Saya cadangkan supaya ibu-ibu mengandung cuba amalkan dengan madu dan juga buah delima di antara buah-buah yang sesuai untuk ibu-ibu memakan waktu mana dalam keadaan mengandung. Dalam kitab-kitab pun disebut benda perkara demikian. Ni makanan. Yang keduanya, kalau kita tak jumpa juga buah-buahan macam tu, maka makanlah makanan dengan nama Allah. Samillah. Namalah Allah di atas setiap yang kita makan. Jangan kita makan tanpa menyebut nama Allah.
Bila kita makan dalam keadaan kita tak menyebut nama Allah, menyebabkan senang untuk kita makan dengan syaitan yang turut makan bersama dengan kita. Dalam masa yang sama juga, biasanya ibu-ibu mengandung ni, dia akan senang berlaku gangguan, doktor. Gangguan ni dipanggil gangguan sama ada emosi dia ataupun gangguan yang disebut dengan gangguan makhluk halus. Yang ni biasa terjadi. Yang terjadi juga. Jadi saya cadangkan ibu-ibu kalau dia mengandung, dia mestilah sentiasa membaca beberapa surah-surah yang menjadikan kekuatan pada diri dia. Antaranya surah Yasin yang mesti dia sentiasa baca untuk melindungi diri dia. Yang kedua, baca surah As-Saffat. Lepas pada Yasin tu surah As-Saffat terus. Ini di antara surah yang sesuai juga untuk ibu-ibu mengandung baca waktu mana dia sedang mengandung. Dan yang ketiga, ibu-ibu baca surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Ini di antara 3 surah yang kalau ibu mengandung, selain daripada baca surah Luqman, baca surah Maryam dan surah Yusuf itu yang sentiasa disebut oleh kebanyakan para alim ulama, untuk melindungi ibu-ibu ni, dia salah satunya dia baca Al-Quran Karim. Kerana baca Al-Quran tu 3 surah yang saya sebut tadi, surah Yasin, surah As-Saffat dan juga surah Al-Jin. Kalau boleh demikian. Ini yang 3 ni untuk menenangkan dia punya jiwa kan? Untuk menenangkan jiwa dan menutup ruang-ruang untuk jin masuk. Doktor perasan tak, bila ibu-ibu ni mengandung, dia jadi emosi sikit. Dia jadi sikap dia tu ada sikap-sikap yang kadang-kadang cepat nak marah, tertekan ataupun dia menangis seorang-seorang. Dia emosi itu terjadi. Emosi ni disebabkan dia punya emosi jadi emosi dia jadi tak menentu. Disebabkan apa? Disebabkan gangguan. Gangguan ni ada 2-3 sebab. Antaranya sebab kerana gangguan sihir, dia panggil. Sihir, orang yang menyihir keluarga dia ni. Ni pun boleh terjadi. Pada pandangan kami, biasanya yang ni kebanyakan orang kena. Sihir pemisah dia panggil. Sihir rumah tangga. Dia kerap berkelahi dan dalam keadaan yang senang terjadi perkara demikian. Yang kedua, yang biasa terjadi ialah gangguan saka. Gangguan saka ni pun terjadi juga di kalangan kita. Ramai di kalangan kita boleh terjadi gangguan saka. Kemudian yang ketiga, yang biasa terjadi juga yang disebut dengan gangguan saja. Gangguan. Syaitan dan jin-jin ini mengganggu seorang tersebut. Jadi keadaan ini biasa terjadi juga pada seseorang. Jadi apa yang kita cadangkan bila ibu-ibu mengandung, jangan tinggal baca tiga surah ni. 3 surah ni, surah Yasin, surah As-Saffat dan juga surah Al-Jin. Al-Jin. 3 surah ni. Jadi baca berapa kerap ni Ustaz? Kita baca berapa kerap ni? Bila baca? Sebaik-baiknya paling tidak 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau kita dapat setiap hari. Tapi saya rasa mengah ibu-ibu ataupun kita ulang lah setiap hari tersebut. Ataupun ulang selang-selang Ustaz Satu Yasin, lepas tu malam besok Israfat, lepas tu Al-Jin. Bagus juga begitu. Nak buat begitu pun tak apa juga. Tapi dalam hidup, dalam tempoh sebegitu, ibu-ibu yang mengandung dan sebagainya, dia ajar supaya keadaan yang sedemikian lebih baik. Tu yang pertama. Yang kedua, sentiasa berwuduk. Ibu-ibu mengandung ni, saya cadangkan sentiasa dalam keadaan berwuduk. Kerana berwuduk ni dia bukan sekadar membersihkan diri, dia juga menjadikan halangan daripada gangguan itu masuk pada diri seorang. Rasulullah dia pesan banyak kali, kalau kamu rasa nak marah, kamu wuduk. Bila kamu berwuduk, kamu akan hilang rasa kemarahan kamu. Kalau tak boleh wuduk, katakanlah kita ibu-ibu dalam keadaan yang dah sentiasa wuduk tapi tension lagi, dalam keadaan tertekan lagi, teringat lagi bayangan-bayangan pelik-pelik pada badan kita. Mandilah. Mandi dengan daun bidara lebih baik. Ataupun mandi dengan limau nipis. Ambil limau nipis, kemudian perah dalam air dalam baldi, kemudian bacalah selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca ayat kursi, kemudian hembus pada air tersebut, mandi. Jadikan pada diri kita. Itu pun satu cara untuk
melindungi diri kita daripada kejahatan syaitan yang sentiasa menyerang jiwa-jiwa dan emosi-emosi di kalangan kita. Ni waktu mana, demikian juga waktu mana lepas melahirkan zuriat. Lepas melahirkan zuriat sama juga. Biasanya waktu itu badan kita lemah. Sama juga. Kalau tak boleh baca, kita tak boleh baca Quran kan. Dalam lepas dia melahirkan zuriat, tolong dengar ayat-ayat Quran. Dengar ayat Quran. Kalau tak nak dengar ayat Quran pun, dengar zikir-zikir. Zikir-zikir yang baik. Saya dipahamkan dalam TV dan sebagainya ada zikir-zikir yang dipasang dan sebagainya. Dengar zikir-zikir tersebut. Ataupun ibu-ibu tu sendiri berzikir. Dengan apa saja zikir. Apa saja zikir dan juga selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi kelemahan diri sewaktu mana diri kita tak ada kekuatan. Di antara masa tak ada kekuatan, waktu mengandung, waktu mana melahirkan zuriat. Dua-dua ni dia jadi hilang kekuatan jasad. Jadi dalam suasana sebegini, selain daripada jaga pemakanan, jaga kebersihan, maka kita jaga juga amalan. Jaga amalan pada diri kita. Bila kita sentiasa jaga amalan ini, menyebabkan kita akan jadi tubuh badan kita ni jadi kuat berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mendatang dalam hidup kita. Itu di antara demikianlah. Selain daripada duduk dalam majlis-majlis ilmu, ataupun kita sekarang ni senang kan, online je, duduk dalam majlis ilmu, kita boleh dapat manfaat yang banyak dalam hidup kita. Jadi ibu-ibu jaga perkara-perkara demikian. Termasuk dengan ayah-ayah sekali lah. Jangan ibu je yang jaga, tapi ayah tak jaga. Kita kena jaga dua-dua. Dua-dua pihak kena jaga. Ayah kena jaga, kemudian ibu pun kena jaga. Jaganya dengan apa dia? Dengan amalan-amalan yang baik tadi, insyaAllah. Betul Ustaz. Kami dalam perubatan memang kena ada, kita panggil maternal blues. Maternal blues tu biasa berlaku satu penyakit lepas bersalin. Dia jadi macam orang depression, ada yang sampai nak bunuh diri Ustaz. Ya, betul. Memang lepas bersalin tu memang ada. Semasa mengandung orang kampung panggil gila merian. Memang tak stable. Meroyan orang panggil. Orang kampung lah. Meroyan, betul. Ya. Teruskan doktor. Meroyan, betul lah. Betul. So maknanya dia ada unsur-unsur emosi ataupun unsur-unsur benda-benda halusnya Ustaz. Ya, betul. Memang medically it is proven. Benda ni memang ada lepas daripada salin. Dan kita tak ada ubat. Kita nak kontrol pun dengan bagi ubat tu untuk dia kawal dia punya tu, jadi yang depression tu jadi senyum sikit, kita naikkan emosi dia. That's all we can do. Kalau dalam Islam tu insya-Allah kita follow lah apa yang Ustaz bagi nasihat tadi. Memang kami rasa unsur-unsur yang Ustaz cakap tadi memang ada. Dan dari segi perubatan tu memang ada sakit ni. Mudah-mudahan. Postpartum blue. Saya sebenarnya doktor nak jemput kalau boleh semua orang Islam di Malaysia kita ni memberi sokongan pada hospital yang macam dibina di Andorra ini sendiri, agar benar-benar keluar mutiara Andorra sungguh. Dia panggil demikian. Dan lepas pada ini Andorra akan berkembang dan juga kita boleh tunjuk bagaimana suasana yang indah daripada saat mana kelahiran itu sendiri. Dan lahir doktor-doktor yang betul-betul dalam keadaan disiplin agama yang baik. Saya mengakui saya hadir tempat di hospital ini di antara tempat yang terbaik lah, yang saya rasa boleh diteruskan lagi, dan banyak lagi perkara-perkara yang boleh dikembang luaskan. Saya dipahamkan Andorra nak dibuka di Kelantan pula kan. Kemudian insya-Allah dibuka di negeri-negeri lain. Mudah-mudahan hospital yang macam ni akan memberi kemudahan pada umat Islam di seluruh bumi Malaysia kita ini. Bahkan dia akan berkembang lagi di peringkat antarabangsa insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Doktor ada nasihat yang akhir? Kita nak doktor nak cerita pada
pada sahabat-sahabat. Ni ada lagi soalan Doktor daripada Mas Demika Shop sebelum Doktor bagi kata-kata akhir ni. Ustaz, kenapa lepas bersalin baby saya kerap menangis di waktu malam? Menangis kuat, menjerit pun kuat-kuat. Saya pula yang jadi takut. Doktor, macam mana Doktor? Ramai yang macam tu Ustaz. Tapi bila berlaku macam ni, biasanya kita pergi ke rawatan Islam. Sebab doktor kadang-kadang kita cek tak ada apa-apa pun. Ustaz kena jawab ni. Apa masalah baby? Saya majoriti kalau memang tak ada macam apa-apa. ni, saya akan nasihatkan azan sebanyak lebih kurang 7 kali. Azan tu azan biasalah, jangan pinjam mikrofon masjid pula. Azan biasa je. Kemudian azan ni sebanyak 7 kali. 3 kali? 7 kali, okey. Sebanyak 7 kali. Oh, lama tu. 7 ni kerana 7 lapis bumi, 7 lapis langit dipanggil. 7 petala bumi, 7 petala langit. Satu. Yang kedua, mengikut dalam kitab yang disebut, bila azan kali yang pertama, syaitan ni akan lari jauh je, kemudian dia datang balik. Azan kali yang kedua, dia lari lagi. Kemudian dia datang lagi. Azan yang ketiga, dia lari lagi. Sampai 7 kali dia kata, penatlah aku. Lain kali lah dia sebut. Nak sebutnya. Dia sebanyak 7 kali. Kemudian kenapa berlaku menjerit, menangis begini? Kadang-kadang terkejut dalam keadaan sebegitu. Karenanya gangguan syaitan berlaku. Sebab tu kadang-kadang mata terdongak ke atas. Kemudian mata dia kadang-kadang melilau. Orang Melayu kita panggil sawan tangis, dia panggil. Sawan tangis. Dia sebut demikian. Sebenarnya yang banyak dilakukan ialah azan, kemudian yang kedua cari kurma ajwah yang terbaik. Kurma ajwah Rasulullah ni, kemudian lenyek dia tu, hancurkan dia dengan air zam-zam, kemudian taruh air zam-zam sikit dekat dengan maghrib, letak di langit, masukkan makanan itu di langit. InsyaAllah dia akan pulih, insyaAllah, cara demikian. Itu di antara cara lah yang diajar pada diri kita ni. Okey. InsyaAllah lah. Doktor ada nasihat yang akhir Doktor nak sebut pada kita semua? InsyaAllah Ustaz, zaman COVID ni kita jaga diri masing-masing. Bukan saja jaga diri, kita jaga keluarga kita. Ikut nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, stay at home. Dia kata stay at home tu stay at home lah, jangan nak melilau ke sana ke sini. Jadi insyaAllah kita tengok COVID case sekarang ni, yang kita kena tengok new cases sekarang ni dah nampak coming down trend. Dan kita minta doa banyak-banyak supaya musibah ini berlalu, berlalu dan kita boleh menghadapi hidup yang normal. Tapi satu period COVID ni Ustaz telah menukar kita punya budaya kerja, semua tu banyak benda baru yang Allah ada hikmah di sebaliknya. Contohnya dulu tak pernah nak online, sekarang ni dah pandai online, dah kelas online semua. Betul. Banyak benda-benda baru yang daripada musibah ini kita punya berubah. Kehidupan kita diubah oleh musibah tersebut. InsyaAllah. Dan kepada mereka yang mengandung, kita tekankan supaya jaga diri, insyaAllah, sebab kandungan itu adalah satu mutiara yang diberikan oleh Allah. Dan yang ibu yang mengandung sebenarnya banyak pahala kerana lahirnya akan meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Doktor di atas nasihat yang baik. Dan saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jazakallahu khairan jazak khusus kepada tim Andorra, Dr. Khamsiah dan juga Dr. Nur Asilah yang telah bersusah payah dalam melahirkan seramai mungkin umat-umat yang soleh dan soleha, insyaAllah. Mudah-mudahan jasa yang baik ini InsyaAllah dia kita doakan akan terus berkembang dan memberi ganjaran pahala yang banyak kepada doktor-doktor dan para petugas yang sekarang ni. Doktor-doktor ni dianggap
sekarang ni di antara pejuang-pejuang utama dipanggil, berada di barisan depan. Mudah-mudahan semua pahala-pahala ini Allah ganjarkan yang terbaik pada doktor. Terima kasih kepada Hospital Andorra. Amin ya rabbal yang alamin. sudi untuk bertandang dalam rancangan kita kali ini. Mudah-mudahan semua di kalangan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Terima kasih sekali lagi doktor di atas pertemuan yang baik ini. Terima kasih Ustaz kerana menjemput. Terima kasih kerana menjemput. Tanya kerana mendapat cahaya mata yang keempat ya Ustaz? Ya, keempat. Yang keempat ya hari itu. Terima kasih sekali. Durrah Zahrawi. Durrah Zahrawain. Durrah Zahrawain. Allah. Sedapnya nama. Ya. Terima kasih sekali lagi doktor. Okay, salam semua Dr. Kamsiah. Terima kasih. Dan juga semua tim yang bertungkus lumpur. Dr. Suhaila yang menjadi doktor pakar kanak-kanak. Dr. Suhaila, doktor kanak-kanak. Kita ada Dr. Suhaila, Dr. Asmiati, Dr. Rusina pakar sakit puas. Sama perempuan, don't worry. Dan ramai lagi, saya tak sempat nak sebut nama ni. Jangan terkilan. Jangan terkilan. Kerana ramai kebaikan-kebaikan itu sedang bertambah, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.